Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, rahmat Allah terbuka luas. Bulan Ramadan, rahmat Allah segala-galanya terbuka luas. Berkatnya terbuka luas di mana-mana. Keredaannya terbuka sepanjang Ramadan. Keampunannya terbuka siang dan malamnya. Pahalanya mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Ia diganda-gandakan dibandingkan di bulan biasa. Rahmatnya melimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Tapi mampukah kita memperolehi itu semua? Layakkah kita mendapatkannya? Kitakah orangnya yang memperolehi keistimewaan itu? Kalaulah di bulan Ramadan itu lahir kita sahaja yang meriah, disambut pula dengan pesta makan minum, fikiran dan jiwa kita tidak pun berubah, maka keistimewaan Ramadan bukan untuk kita. Keistimewaan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selepas asar 30 Disember 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua sahabat-sahabat di mana juga anda berada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan pagi ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim untuk kita sama-sama bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. InsyaAllah dapat kita bersama-sama lagi dalam segmen Mantapkan Iman bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi. Pada semua sahabat-sahabat di mana juga anda pada pagi ini, dari anda di sahabat-sahabat di Corong FM, sahabat-sahabat di RTH FM, sahabat-sahabat di Hub TV, saya harapkan anda dapat kongsikan dahulu segmen ini untuk kita sama-sama dapat fadilat ataupun dapat pahala daripada apa yang kita kongsikan. InsyaAllah pagi ini sekali lagi saya akan bawakan kepada anda semua Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi untuk sama-sama kita kongsikan ilmu-ilmu yang dapat kita manfaatkan bersama-sama. InsyaAllah pagi hari Khamis ini bersamaan dengan 5 Ramadan, 7 hari bulan April, kita telah pun melalui 5 hari dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Ramadan yang kita lalui ini penuh dengan nikmat-nikmat yang Allah telah sediakan untuk kita semua. Jadi semua sahabat-sahabat, untuk tidak membuangkan masa, saya akan sekali kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi yang mana kita akan berbicarakan kisah lagi tentang sirah yang akan dikongsikan oleh Ustaz Abu Bazi. Dan apapun pada semua sahabat-sahabat, mari kita kongsikan dahulu. Anda boleh saja tulis di ruangan komen sekiranya ada apa juga soalan nanti yang anda ingin ajukan. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita akan berjalan lancar, dan apa juga masalah yang kita lalui semalam mudah-mudahan tidak akan kita hadapi lagi pada hari ini, insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ustaz. Jadi kita hari ini saya bersiaran daripada kota Jakarta, Ustaz. Sebab kita pakai baju batik Jakarta hari ni, jadi kita bersiaran daripada Jakarta. InsyaAllah. Jadi apapun Ustaz, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustaz, pagi Ramadan Al-Mubarak ni, hari ni dah masuk hari kelima Ustaz. Hari kelima sekejap Ustaz. Tahun baru pun kalau kita lihat Ustaz, tahun baru yang kita baru je kita bertukar tahun, dah kita tinggalkan dah 4 bulan dah Ustaz. Hari ni dah bulan 4.
separuh bulan dah. Sekejap. Separuh bulan dah, Ustaz. Dah dekat-dekat nak sampai separuh tahun dah, Ustaz. Yalah. Jadi masa sekarang ni, di akhir zaman ni, kita memang dalam keadaan masa yang begitu cepat, Ustaz. Masa berlalu begitu cepat. Masa yang kita tinggalkan tu begitu cepat. Jadi gerebutlah peluang. Kalau kita zaman-zaman sekolah dulu, kalau kita nak belajar, kita nak skor dalam exam, kita kena rebut peluang. Masa ada cikgu, masa ada masa, kita kena rebut peluang. Sama juga sekarang ni. Kehidupan kita juga, kita kena rebut peluang masa kita hidup. Bila kita dah meninggal dunia, besok kita dah tak ada apa lagi yang kita nak buat, Ustaz. Cuma hanya tinggal kain kapan yang kita dah dibungkus, kain kapan yang kita dah tak bergerak ke mana-mana lagi. Jenazah kita sehebat mana rumah kita pun, sebesar mana kenderaan kita pun, akhirnya besok kenderaan yang akan membawa kita ke liang lahat nanti, satu je kenderaan yang tertulis van jenazah. Itu je, Ustaz, kenderaan yang akan membawa kita di hari terakhir kita nanti di dunia ini. Jadi sebelum kita naik kenderaan tersebut, kita sama-sama lah, Ustaz, kita sama-sama perbaiki diri kita. InsyaAllah, yang kita pun banyak buat kesalahan, buat kesilapan. Kita pun nak berbetulkan diri kita yang kurang ni kan. Jadi sama-samalah kita cari ilmu yang ada, yang dapat kita manfaatkan. Jadi Ustaz, hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi, Ustaz, dalam segmen Mantap Iman, Ustaz. Mantap Iman yang kita pancarkan terus kepada 3 stesen ataupun 3 channel di dalam Facebook, di Corong FM, di RTS FM dan juga di Hub TV. Jadi semua sahabat-sahabat yang ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama dengan kita. Jadi Ustaz, untuk tak buang masa lagi, saya jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Abu Bazi Zulkarnain untuk kita bincang-bincangkan santai. Dalam santai kita dapat ilmu, kita dapat pahala, kita dapat keberkatan, insya-Allah. Silakan Ustaz dengan tajuk hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama merafakkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita mengenyappi kehidupan ini, yang mana sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Wiji Ruslan tadi, RS tadi, kehidupan yang sangat pantas, masa yang sangat pantas. Jadi kitalah yang akan membentuk masa tersebut untuk menjadi manfaat untuk kita ataupun akan menjadi mudarat untuk kita. Itulah masa yang ada. Dan insya-Allah untuk slot pertama kita pagi ini, sebagaimana biasa kita akan membaca kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum kenaan dengan tajuk Agama Masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tu saya nak kongsikan 2 ayat daripada surah Az-Zumar dalam ayat yang ke-47 dan 48 yang ada kaitan dengan apa yang kita nak bincangkan dalam sirah nanti. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Yang mana artinya, dan sekiranya orang-orang yang zalim, yakni golongan-golongan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka ini mempunyai apa yang ada di bumi kesemuanya, maknanya kekayaan tu milik mereka, dan ada pula sebanyak itu besertanya, tambahan lagi daripada apa yang mereka ada dalam kehidupan dunia. Maknanya kalaulah satu bumi itu milik mereka, tambah lagi satu bumi milik mereka, apa dia kata, apa Allah SWT sebut, nescaya mereka akan menebus dirinya dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang zalim, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut sebagai as-sama'iyat, yang berada dalam perkara yang berkaitan dengan iman ni. Jadi sesuai dengan segmen kita Mantap Iman, kita nak tahu satu perkara yang gaib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak berlaku lagi, tapi Allah dah sebut dah dalam Quran tentang apa yang akan berlaku kepada golongan penyembah berhala ataupun golongan musyrik ataupun golongan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kat dunia mereka rasa mereka buat betul, nampak cantik, bagus dan sebagainya, apa perbuatan yang mereka amalkan, dan dikata dalam ayat ini, Allah kata kalau sekiranya mereka ini satu dunia milik mereka, harta yang ada dalam kaidun mereka, tambah lagi dengan kekayaan yang dah sama, mereka nak bayar
azab Allah Subhanahu Wa Taala itu nescaya tak termampu. Tak boleh nak bayar siksa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di hari akhirat nanti. Dan Allah jelas lagi, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Dan sambungannya dalam ayat 48, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasannya yang mereka dahulu terlalu memperolok-olokkannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa seandainya lah orang-orang musyrik yang zalim itu, mereka ini ada kekayaan yang ada di muka bumi ini milik mereka semua. Tambah lagi sebanyak kekayaan itu, nescaya mereka akan menembus dirinya dengan kekayaan itu daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat buruk dan sangat dahsyat yang akan ditimpakan kepada mereka di hari kiamat. Ancaman seperti ini pernah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Ini dalam apa yang disebutkan Allah dalam Quran. Dan nampak jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang mereka belum pernah mereka fikirkan tentang keadaannya dan kedahsyatannya itu. Dan kaum musyrik, mereka mengamalkan sesuatu dan dianggapnya suatu kebaikan, padahal hakikatnya termasuklah semua keburukan. Malam kita dah bacakan tentang bagaimana ibadah-ibadah yang mereka lakukan, semua kerana berhala. Mula daripada iktikafnya, kemudian selepas tu apa yang mereka lakukan, haji juga untuk berhala, mereka korban juga untuk berhala, kemudian beri makan lagi untuk berhala. Semua apa yang mereka buat tu mereka rasa bagus dah, lawa dah, cantik dah, mereka rasa baik dah semua tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ini golongan zalim. Di akhirat nanti barulah mereka nampak itu semua adalah keburukan. Bagaimana Allah jelas lagi dalam ayat ke-48, dan dijelaskan dan nampak jelas lagi mereka, iaitu ketika dikemukakan kepada mereka kitab-kitab amalan yang memuatkan catatan amal perbuatan mereka ketika hidup dunia, bahawa mereka melihat amal perbuatan mereka yang buruk itu tercantum semuanya dalam kitab itu. Inilah keyakinan kita semua. Apa yang kita buat dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak lari daripada catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya dua malaikat, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid yang sentiasa mencatat amal perbuatan kita, makhluk hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ni akan disimpan, dan di akhirat kita akan terima semua catatan kita. Inilah Allah jelaskan. Inilah yang dikatakan sebagai iman. Beriman dengan adanya malaikat-malaikat yang mencatat kita. Beriman dengan adanya pembalasan di hari akhirat. Inilah yang kita nak terdapat. Inilah yang kita nak mantapkan sekarang ni. Supaya kehidupan kita nanti, dalam kehidupan kita akan lebih berhati-hati. Kita akan lebih merasakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat sesuatu, kita rasa kita takut pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baik, sambung sikit lagi. Dan mereka yakin bahawa pelanggaran mereka itu akan dihisap dan diperhitungkan satu demi satu, dan sebagai akibatnya mereka akan menerima azab yang pedih yang meliputi seluruh penjuru. Tak boleh nak lari dah. Ke akhirat, mereka tak boleh nak lari dah daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat ni ditujukan khusus untuk musyrikin, kita sebagai yang beriman pun kena berhati-hati. Sebab di akhirat nanti, semua amal-amal kita akan dipertontonkan, akan dihisap, akan dikaji, akan ditimbangkan. Dan semuanya kita akan terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang semuanya itu tidak lain. Untuk orang-orang musyrik tadi, Allah kata, yang mana semua akan dikira dan mereka tak boleh lari lagi daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, kerana azab datang daripada setiap penjuru, yang semuanya tidak lain kerana mereka ini memperolok-olokkan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mula daripada seorang yang namanya Amr bin Luhai, bawa salah berhala ke Mekah, masukkan berhala tu dalam Kaabah, kemudian sebarkan berhala tu ke seluruh Hijaz, sampailah orang lain pun ikut-ikut, maka yang menjadi masalahnya di akhirat nanti mereka semua juga akan timbul. Walaupun seorang. Sebab tu benda yang jahat jangan diajar. Jangan dipertunjukkan. Jangan dipertontonkan. Bahkan jangan di-highlightkan benda-benda yang jahat. Sebab apa? Takut adalah pengikut-pengikutnya yang berminat macam tu. Baik, kita balik pada kitab kita. Dalam mana pada hari ini kita akan tengok satu lagi perkara ataupun amalan-amalan yang dianggap oleh mereka sebagai ibadah. Iaitu tentang binatang-binatang yang mereka khususkan untuk satu-satu benda. Yang mana dalam ayat surah Al-Ma'idah dalam ayat 103 Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ini adalah satu lagi pendustaan yang mana orang-orang musyrik yang pelopornya itu adalah Amr bin Luhai, sebagaimana yang disebutkan oleh Sahih Bukhari. Amr bin Luhai ini adalah orang pertama yang meletakkan syarat dan pantang bagi binatang yang ternakan yang jenis namanya as-sa'ibah yang disebutkan tadi. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah. Apa sa'ibah? Kita tengok sini. Antara binatang ternakan yang mempunyai nilai ibadah di sisi mereka ialah bahirah, as-sa'ibah, al-was'ah, al-wa'a, al-wasilah dan al-ham. Yang mana Ibn Ishaq berkata, al-bahirah adalah anak betina kepada as-sa'ibah. Ni as-sa'ibah ni dia letakkan as-sa'ibah ni apa dia? Seekor unta betina, ia melahirkan 10 unta betina dan tiada di antara anak yang 10 itu unta jantan. Maka unta betina tadi mesti dilepaskan dan tidak boleh ditunggang serta tidak boleh diambil bulu tengkuknya. Ada keistimewaan untuk yang namanya as-sa'ibah tadi. Ini siapa yang buat? Amr bin Luhai juga. Ini semua mereka yang reka-reka. Sebab tu Allah kata ma ja'alallah. Allah tidak mensyariatkan perkara tu. Jadi yang buat perkara tu mereka sendiri. Mereka fikir itu adalah ibadah. Sebagaimana ayat dalam ayat ke-47 yang kita baca dalam surah Az-Zumar tadi Allah sebut. Mereka rasa itulah satu kebaikan. Padahal sebenarnya itu adalah keburukan. Ya akan Allah Ta'ala kira dia di akhirat kelak. Baik, ini namanya as-sa'ibah. Seekor ibu yang beranak 10 ekor, semuanya anak betina. Tak ada pun anak perempuan. Apa yang keistimewaan anak unta tu dapat? Yang mana unta tadi mesti dilepaskan. Dia lepas dan tidak boleh ditunggang, tidak boleh diambil bulu tengkuknya. Air susunya juga tidak boleh diminum kecuali tetamu yang bertandang ke rumah. Tuan rumah tak boleh ambil untuk minum susu daripada as-sa'ibah tadi. Siapa yang boleh? Orang yang datang rumah dia boleh minum susu tadi. Baik. Seterusnya, apabila unta betina itu melahirkan seekor anak unta betina lagi, telinga ibunya perlu dibelah. Kemudian anak unta betina itu perlu dilepaskan bersama dengan ibunya. Ini mereka yang buat. Mereka juga buat. Dan ia juga tidak boleh ditunggang dan bulu tengkuknya tidak boleh diambil. Anak kepada yang 10 ekor, anak yang ke-11 tadi. Baik. Tidak boleh juga diminum susunya, melainkan untuk tetamu sebagaimana yang dilakukan kepada ibu unta tadi. Ini anak yang ke-11. Tadi anak 10, ibu dia dah dapat keistimewaan. Kalau anak yang datang, anak ke-11, betina juga. Dia akan dapat taraf macam mana ibu dia juga. Ini mereka yang letakkan. Bukan Allah mensyariatkan perkara tersebut. Baik. Anak kepada, ini dinamakan al-bahirah. Ma ja'alallahu min bahirah. Bahirah tu anak yang ke-11 bagi ibu yang namanya as-sa'ibah tadi. Yang beranak 10, anak betina. Yang ke-11, anak betina juga. Belah dia punya telinga dia, lepas macam ibu dia juga. Tak boleh ambil bulu tengkuk dia, tak boleh tunggang dia, tak boleh minum susu dia, kecuali untuk tetamu. Baik. Terusnya, al-wasilah pula adalah, tadi unta, seekor kambing betina yang selalu melahirkan anak kembar. Iaitu apabila ia melahirkan 10 ekor kambing betina sebanyak 5 kali kelahiran atau melahirkan kembar sebanyak 5 kali. 5 kali kembar. Ni wasilah. Pula ni kambing. Kambing ni selalu beranak kembar. Sampai 5 kali beranak kembar. Satu riwayat kata, kembar dia semuanya adalah kambing betina. 5 kali kembar. 5 kali tu semua kambing betina. Ataupun kata, ada setengah pendapat kata, kambing tu tak kira betina jantan, tapi biasa lahir 5 kali kembar. Baik. Tetapi tidak ada kambing jantan di antara 10 ekor kambing betina itu. Ibu kambing tadi dijadikan al-wasilah. Okey. Dia kambing, dia lahir, apabila ia melahirkan 10 ekor kambing betina sebanyak 5 kali kelahiran atau melahirkan kembar sebanyak 5 kali. Bukan masalah tadi. Bukan campur-campur. Mesti perempuan semua. Mesti betina semua. 5 kali lahir, 5 kali lahir, kemudian setiap kali lahir ada 2 ekor. Dan 2 ekor tadi semuanya betina. Jadi 10 ekor. Jadi 10 ekor kambing tadi dinamakan sebagai al-wasilah. Maka ibu kambing tadi dijadikan al-wasilah, iaitu perantara untuk beribadah. Yang mana jikalau kambing tadi
ia berasal dari perkataan wasala atau bersambung, yakni anak kambing betina yang dilahirkan secara berterusan. Jikalau kambing tadi melahirkan lagi selepas itu, ia boleh dimakan oleh para lelaki sahaja. Ini mereka buat undang-undang sendiri, syariat mereka sendiri, iaitu kambing betina lahirkan 5 kali, semuanya betina juga, dengan keadaan lahir kembar 10 ekor. Anak yang ke-11 lahir, orang jangki je boleh makan. Kan? Ini yang tadi tak boleh makan. Baik. Melainkan jikalau anak kambing tadi dilahirkan mati, para lelaki dan wanita boleh makannya. Inilah keadaan orang-orang zaman Arab sebelum kedatangan Nabi. Bangkai kambing pun mereka makan. Sebab tu lah, kalau anak yang ke-11 tu mati, lahir-lahir mati, mereka bakar-bakar makan lelaki perempuan. Kalau lahir tak mati, maknanya anak ke-11 tu lahir hanya untuk lelaki saja. Alhamdulillah, tadi dah wasilah dah, bahirah dah, kemudian as-saibah dah. Yang keempat, alhamdulillah ataupun alhami, adalah unta yang apabila anak-anaknya dilahirkan sebanyak 10 ekor betina secara berterusan dan tiada seekor pun di antaranya anak jantan, maka belakang badannya dipelihara daripada ditunggangi dan bulu tengkuknya tidak boleh diambil. Ia perlu dibiarkan sahaja dan tidak boleh dimanfaatkan. Ini alham, anak tadi yang sama dengan saibah tadi. Dia tu lahir 10 ekor, jadi dia tak boleh nak ambil apa-apa kat dia. Ini alham. Dalam hal ini, bagaimana yang ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 103 saya baca tadi, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Iaitu Allah tidak mensyariatkan bahirah, tidak juga saibah, tidak juga wasilah dan tidak juga ham. Akan tetapi orang kafir itu mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. Kan? Allah suruh, direct Allah tegur. Allah bagi tahu, kan? Apa jadi macam tu? Akal ada, fikiran ada tapi tak guna. Sebab kalau kita fikir pula, logik baguslah. Beranak ramai-ramai, kan? Boleh mengembangkan lagi zuriat dia. Kenapa tak nak guna? Kenapa ada sekata-sekata macam tu? Tetapi oleh kerana mereka ini ikut hawa nafsu mereka, inilah yang berlaku. Dan ini bukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka rasa mereka buat tu perkara yang betul. Baliklah kepada surah Zumar. Mereka ini walaupun datanglah nak tebuh balik apa yang mereka akan disiksa di akhirat nanti dengan segala kekayaan dunia ditambah lagi sekali ganda, nescaya ini tidak akan mampu untuk menghalang azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Pada ayat ke-48 Allah sebut, kan, apabila mereka lihat satu persatu apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka tentang amal-amal yang mereka anggap baik itu adalah satu keburukan, dan datanglah azab daripada mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana juga mereka memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, mereka tak boleh lari lagi. Baik, seterusnya. Sikit lagi Allah Subhanahu Wa Taala turut menjelaskan, dan mereka berkata lagi dalam ayat surah Al-An'am ayat 139. Surah Al-An'am ayat 139. Surah Al-An'am ayat 139, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Silap-silap ni kan. 139, waqalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang ada di dalam, dan mereka berkata lagi, apa yang ada di dalam perut binatang ternak itu adalah halal bagi laki-laki kami dan haram bagi perempuan-perempuan kami. Dan jikalau ia dilahirkan mati, maka mereka bersama-sama memakannya. Allah akan membalas mereka tentang apa yang mereka tetapkan itu. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. Ini tentang wasilah tadi, kambing tadi. Yang mana kalau anak yang ke-11, kalau lahir anak tu, mereka untuk khususkan untuk orang lelaki saja kalau hidup.
Kalau mati boleh makan lelaki dan perempuan. Jadi semua ni bukan syariat daripada Allah Subhanahu Taala, tapi semua ni adalah berdasarkan kepada hawa nafsu mereka sendiri oleh pelopor yang membawa perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Taala tadi. Baik. Terusnya dikatakan bahawa masyarakat Arab dahulu juga melakukan untuk berhala-berhala mereka dengan sangkaan ia mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu menjadi perantaraan atau syafaat, yakni penolong untuk mereka nanti. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan pegangan mereka dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Alasan mereka, apa yang mereka buat daripada binatang-binatang tadi adalah sebagai perantara mereka dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kita dalam agama Allah, dalam agama Islam ni kita tak ada perantaraan. Kita tu direct pada Allah. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada pun kita nak pergi jumpa benda ni, nak letak benda ni tengah-tengah, tak ada. Iyyaka tu terus pada Allah. Hanya dikaulah, hanya engkaulah nak budu kami sembah, wa iyyaka, pada kau juga kami mohon pertolongan. Jadi dalam hal ini jelas-jelas pada kita, tak ada perantaraan bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala terima siapa-siapa pun untuk doa kepada dia, untuk beribadah kepada dia. Tak perlu perantaraan nak jumpa benda tu, nak pakai benda ni, nak guna benda tu. Ada perantaraan tengah-tengah, tak payah. Jadi dalam agama kita, satu agama yang cukup simple, yang mudah ya, yang mana kau ini telah diajar oleh Rasul kita kepada kita. Sembah Allah, sembah tu dengan Allah. Jangan kamu minta daripada benda lain, konon-konon untuk mendekatkan diri. Bukan cara tu. Direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita buat satu lagi. Amalan orang-orang Arab ataupun orang-orang sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup slot kita pagi ni, iaitu orang Arab dahulu juga mengundi nasi dengan anak panah. Anak panah yang dimaksudkan di sini adalah anak panah yang tidak ada bulu. Dia buat satu anak panah yang tak ada bulu. Dia bagi pada 3 jenis. Jenis pertama, anak panah tadi tu dia buat 3 jenis. Ada 3 kategori dia. Kategori pertama, jawapan dia ya dan tidak. Untuk apa yang dia tidak? Iaitu mereka gunakan anak panah yang ada kategori ya dan tidak ni untuk kalau mereka nak melakukan musafir, nak buat ataupun mereka nak pergi perjalanan perniagaan dan sebagainya, ataupun mereka nak berkahwin, ataupun perkara yang perlukan pada jawapan ya dan tidak, mereka akan gunakan anak panah itu. Yang mana kalau mereka ambil anak panah tu, tunjukkan perkataan ya, ambil tapi tengok ada ya, mereka akan lakukannya. Dan jika anak panah menunjukkan tidak, mereka akan menangguhkan perancangan pada tahun hadapan dan mereka akan mengulangi sekali lagi. Rugi masa. Dah rancang nak buat satu benda yang bagus, contohnya nak akad nikah, tiba-tiba pergi tengok anak panah, keluar tidak, tunggu lagi tahun depan. Pergi tahun depan, kali lagi, tidak, tunggu lagi tahun depan. Tak nampak tak benda tu macam, kalau kita gunakan akal fikiran juga, kita, sebab tu Allah selalu sebutkan dalam ayat sebagaimana tadi, kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Dalam bab mensyirikkan Allah Subhanahu Taala tadi, nampak pelik sangat. Nak buat benda yang baik, tak ada masalah, buat je lah. Dah bincang elok, dah cukup perancangannya, jalan. Kenapa perlu pergi ambil benda tu, perlu tengok benda ni, nak tengok benda ni, sebab percaya kepada benda tu. Jadi ini satu perkara yang merosakkan akal manusia. Allah tak suka kita merosakkan akal kita ni. Baik, seterusnya. Jenis kedua ni jenis pertama, iaitu ada perkataan ya dan tidak. Jenis kedua pula berkaitan dengan hal-hal untuk membayar tebusan. Berkaitan dengan bayar tebusan. Baik, yang ketiga dia tak jelaskan cara-cara detail. Yang ketiga adalah anak panah yang menunjukkan keputusan jenis yang ketiga. Daripada kalangan kamu atau bukan daripada kalangan kamu ataupun tergantung. Apa maksud dia? Iaitu jikalau ada sesuatu urusan berkaitan aduan tentang nasab keturunan. Adalah datang juga dengan kepada orang yang jaga anak panah tadi tentang urusan dia punya keturunan dia. Mereka akan menyembah berhala Hubal dengan menyediakan 100 binatang sembelihan dan diberikan kepada penjaga anak panah tersebut. Kaya dia. Datang kat jaga anak panah tu, bagi 100 dulu sembelihan, nak minta, nak tahu keturunan dia daripada mana. Sebab tu Islam cukup jaga nasab. Perkara yang penting dalam Islam, nasab. Kita nak tahu kan, sebab tu dalam fiqh ada kahwin, mana yang boleh kahwin, mana yang tak boleh kahwin.
Kan semua dah dia detailkan dalam fiqh. Kita kena tahu semua tu. Sebab apa? Nasab sangat penting. Orang Arab pun macam juga. Untuk jumpa tengok nasab dia pun, tapi dia gunakan kaedah ni jumpa. Dululah, zaman dulu. Sebelum kedatangan Nabi. Baik. Apabila anak panah menunjukkan daripada kalangan kamu, ia bermaksud anak yang berasal dari keturunan yang mulia. Satu. Ni tadi dia ada 3 jawapan. Bukan daripada kalangan kamu, bukan daripada kalangan kamu, ataupun tergantung. Baik, kalau anak panah tu keluar dari kalangan kamu, maknanya anak tu berasal daripada keturunannya yang mulia. Kemudian jikalau ia menunjukkan bukan daripada kalangan kamu, orang yang dimasukkan itu tidak mempunyai kemuliaan dalam keturunannya, tetapi mendapat kejaminan keselamatan daripada kabilah tersebut. Ini sebab mereka ni kuat pada kabilah, sebab pada kelompok mereka masing-masing. Banyak kelompok kan Arab ni. Belum ni kalau kita baca awal dulu, macam-macam kelompok ada dekat tanah Hijaz ni. Jadi nak jaga orang yang bukan daripada kalangan kamu, dia tak ada kemuliaan. Bukan daripada kemuliaan, tapi duduk dalam keselamatan dijaga oleh kabilah itu. Baik, jikalau anak panah menunjukkan tergantung, seorang itu hanya orang biasa, tidak mempunyai keturunan yang mulia dan tidak mendapat jaminan keselamatan daripada kabilah tersebut. Ini kaedah yang mereka gunakan untuk tentukan keturunan mereka. Mudah macam tu kan. Memang kalau kita fikir dengan akal fikiran yang logik, yang orang kata apa, yang bagus dengan apa yang Allah beri kepada kita, macam tak kenal. Pergi tanya benda yang tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Keluar, tengok 3 anak panah, pilih mana satu. Kan? Macam tak cerdik lah macam tu. Dengan cerita macam tak cerdik. Jadi dalam hal ini dia memperbodohkan akal sebenarnya. Jadi apa yang kita dengar pada pagi ini, sebenarnya banyak lagi lah benda-benda yang berkaitan dengan ini. InsyaAllah ada masa nanti kita akan sambung lagi. Kaitan amalan yang bawa syirik pada Allah SWT ni, kalau kita tengok balik, memang memperbodohkan akal. Sebab tu Allah tegur dalam bab mensyirikkan Allah SWT, Allah akan tutup kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya, bagaimana dalam surah Al-Maidah dalam ayat 103 kita baca tadi. Wallahu a'lam. Saya kembali kepada VJRS. Terima kasih Ustaz atas sedikit perkongsian yang kita buat pagi-pagi ini kan. InsyaAllah mudah-mudahan segala-galanya akan terus mendapat manfaat pada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada pagi Ustaz. Jadi kita tengok Ustaz bila Ustaz ceritakan tentang kekafiran mereka ni, hidup orang-orang yang sebelum kedatangan Islam ni, kadang-kadang mempengaruhi juga keadaan tu sekarang ni Ustaz. Bila kita tengok, bila Ustaz cerita pasal kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kaum-kaum mereka ni dulu. Orang-orang kafir ni diberikan segala-gala yang mereka nak kat dalam dunia ni semua ada. Mereka boleh dapat kereta Lamborghini, kapal terbang, jet pejuang, helikopter, semua boleh dapat. Tapi kalau kita tengok orang Islam, tak banyak yang dapat. Ini janji Allah kan. Dia bagi apa dia nak, kekayaan yang dia nak dalam dunia ni, segala-gala dia bagi. Itu kadang-kadang ada orang-orang kita ni Ustaz. Ada orang kita cakap, kenapalah aku ni dah berusaha dah. Bagai nak gerak dah berusaha. Siang malam kerja. Part time lagi malam. Tapi tak kaya-kaya juga. Tapi kadang-kadang orang kita ni Ustaz, dia tak tahu kekayaan tu. Kekayaan tu Allah bagi dengan berbagai bentuk. Kadang wang ringgit. Kadang-kadang kekayaan daripada segi keluarga kita, kebahagiaan kita. Kekayaan daripada kesenangan hati kita. Hati yang tenang Ustaz. Hati yang tenang. Itu pun satu kekayaan juga. Kan? Yang kita pandang manusia ni tengok kekayaan tu wang ringgit. Material. Bila wang ringgit, kekayaan material. Bila dia tengok pada keadaan diri kita tu, kalau kita tengok orang yang kaya pun belum tentu tenang Ustaz. Ada yang orang kaya makan pil sampai mati. Terjun bangunan. Dah kaya dah ni, apa lagi dia nak? Kaya dah ada dah semua. Kan? Kalau nak katakan kereta, segala-gala jenis kereta dia dah ada. Nak katakan motor, segala-gala jenis motor. Nak katakan isteri, secantik-cantik isteri dia ada. Nak katakan suami, se-handsome suami dia ada. Kan? Kaya yang cukup kaya. Rumah orang ada 2 bilik, 3 bilik je. Dia 300 bilik. Ada 30 bilik. Ini yang kaya. Yang orang cakap Ustaz, macam Ustaz cakap tadi lah, zaman-zaman jahiliah, yang manusia yang tak kenal lagi Islam, yang tak tahu lagi, kita anggap tu orang tak faham Islam lah, tak faham tentang agama. Tapi bila sekarang ni, bila ada kekayaan yang ditunjuk-tunjuk Ustaz di kalangan orang-orang Islam sendiri kan. Dia tunjuk, dia ada macam-macam. Dia ada ni, dia ada kolam yang boleh menyelam 18
18 Meter. kaki, 10 kaki. Dia tunjuk segala-galanya lah Ustaz. Kan? Jadi Betul. berbalik pada cerita Ustaz ni tadi Ustaz. Saya nampak benda ni macam ada kaitannya Ustaz. Zaman dulu yang Allah dah jadikan manusia yang bodoh, tak ada akal fikiran ni, dia kembali balik zaman sekarang. Dia kembali balik, orang ikut balik apa yang orang dulu-dulu ataupun masyarakat dulu lakukan, mereka ni ada balik. Boleh tak Ustaz komen sikit ataupun kita ada relatekan sikit kejadian sekarang ni dengan kejadian dulu? Adakah manusia ni dibodohkan atau manusia ni memang lumrah ada sifat ego dalam diri tu? Ada. Macam mana Ustaz? Okey, baik. Dan sebenarnya kalau kita melihat pada situasi dunia yang dulu dan sekarang sama je sebenarnya. Cuma berbeza, mungkin budaya berbeza. Kemudian kalau orang kata apa? Cara hidup tu berbeza. Tapi sebenarnya sama je. Dulu orang kaya-kaya kita tengok kan macam mana keadaan mereka. Mereka buat rumah daripada emas. Orang kaya dulu. Zaman Nabi, kaum-kaum sebelum Nabi kan, rumah pada emas. Kan, banglo mereka bukan setakat macam banglo kita ni, dalam gunung. Kan? Dalam gunung banglo. Kita ada gunung. Buat sekarang ni, buat rumah daripada gunung. Tak ada kan? Bahkan dalam tiang-tiang mereka semua pada emas. Jadi sekarang ni sama je benarnya. Semua keadaan material tu berbeza ataupun benda yang dibuat tu berbeza, sama je. Keadaan berbeza. Jadi dunia sebenarnya adalah satu perkara yang mana benda yang kecil bagi Allah. Tak ada benda, tak ada nilai pun sisi Allah SWT dunia hari ni. Sebab itulah Nabi pernah satu kita bersama dengan sahabat, dia tengok bangkai anjing. Nabi tunjuk, itulah dunia. Bangkai anjing itulah dunia. Lebih kurang mafhum macam tu lah. Nabi tunjuk itulah dunia. Yang sekarang ni roda rebut-rebut lah. Kan? Orang nak kekayaan, orang nak kuasa, orang nak pangkat, orang nak apa semua benda. Nabi tunjuk itulah. Umpama dunia adalah sebagai bangkai anjing yang ada tepi jalan masa tu. Jadi sebenarnya kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi segmen mantap iman kita memang sesuai lah. Sebab kita nak tahu nilai akhirat tu supaya kita nampak nilai akhirat yang sangat besar. Sebab tu Allah Allah senang-senang sebut pada manja bil hasanati falau asyru amsalihah. Allah sebab apa? Allah sebut kamu berjalan kepada kebaikan, kamu buat kebaikan, falau asyru amsalihah. Paling kurang Allah kata tambah 10 kali ganda. Kat mana 10 kali ganda? Bukan dunia, akhirat. Bukan dunia, akhirat. Dan kita pun biasa dengar solat sunat sebelum subuh, ganjaran dia adalah lebih daripada dunia dan isinya milik kita. Kita hari-hari kalau kita sembahyang solat sunat sebelum subuh, maknanya kita orang kaya dunia pada hari. Sebab tu rebut-rebutlah solat sunat sebelum subuh tu. Sebab ganjaran dia yang Allah nak sediakan kat kita, segala dunia dan isinya adalah milik kamu. Allah berkuasa untuk beri semua kepada semua siapa yang buat. Tak ada pilihan. Kalau hari ni ada hak dia, nak bagi bantuan pun kerajaan hak kan 400 juta, 500 juta, lebih pada 500 juta. Marilah seorang lagi, 2 3 orang tolak reject. Tapi Allah tak. Inna Allah sari, Allah wasi'un alim. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha luas dia punya tu. Allah tu maha luas kekayaan dia. Dia boleh bagi semua. Kalau lah 1 juta lah manusia tu setiap subuh dia sembahyang sunat sebelum subuh, Allah boleh bagi ganjaran besar dunianya. Dan ke akhirat nak ceritanya, dunia satu syurga yang paling rendah pun berpuluh-puluh kali dia punya kekayaan dia daripada dunia hari ni. Besar akhirat ni. Jadi dalam kita orang yang beriman, contoh yang kita buat segmen mantap iman ni memang cantik lah benarnya. Kenal dengan situasi hari ni yang mana masing-masing berebut untuk dapatkan material dunia yang sebenarnya tidak ada apa-apa nilai. Saya ingat pesanan guru saya dulu. Dia kata kita semua ni bawa apa dia? Minta maaf cakap lah. Kenapa kena cakap juga? Semua buat tahi. Tak daripada atas ada tahi mata. Dalam hidung ada tahi hidung. Dalam telinga ada tahi telinga. Dalam gigi ada tahi gigi. Buat masuk bawah lagi ada tahi pusat. Masuk bawah lagi ada tahi yang kita buang hari-hari tu. Semuanya apa yang kita ada. Dan yang paling besar yang kita ingat semua kita bawa tong tahi dalam perut kita. Jadi apa nilai kita? Apa nilai kita?
Kan? Kalau nak jadi bernilai, carilah iman yang sempurna, hiduplah dalam iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz bila kita tengok Ustaz bila Ustaz cerita pasal tahi yang kita bawa ni Ustaz itulah sebenarnya hakikat kehidupan manusia Ustaz Kita ni luaran je Ustaz. Luaran je orang tengok kita. Dalaman kita ni apa yang ada sebenarnya Ustaz. Kosmetik Ustaz Itulah dia kadang-kadang apa yang kita nak banggakan kehidupan yang sementara ni yang selalu saya pesan-pesan juga kat sahabat-sahabat saya dekat dalam THFM, kat dalam Corong FM, di Hub TV kan. Kita kena mantapkan kita iman macam Ustaz cakap ni. Kita nak tahu, kita tak nampak pahala yang Allah berikan kepada kita. Kerana pahala yang Allah ganjarkan tu di akhirat nanti. Doa kita sekarang pun kita tak tahu. Ya, pasal aku doa hari ni semalam tak dapat. Dulu semalam aku doa, hari ni tak dapat sampai sekarang tak dapat. Allah dah janjikan setiap apa yang kita minta Allah akan berikan. Cuma masa ni saja. Mungkin hari ni tak bagi, akhirat nanti dia bagi Ustaz Bersusun dekat akhirat nanti. Bersusun doa-doa kita yang dikabulkan. Bertahun dimakbulkan. Inilah doa-doa yang Allah dah janjikan. Allah adil, maha bijaksana, maha berkuasa segalanya. Kita yang kita ingat Allah ni tak adil dengan aku. Orang lain dibagi kekayaan, aku tak dibagi kekayaan. Tapi dia tak nampak kekayaan dia, kehidupan dia tak ada penyakit pun dalam hidup dia. Orang yang kaya tu nak makan pun berpantang. Ayam tak boleh makan seekor, kena makan suku je. Sebabkan oleh penyakit. Inilah kekayaan kita yang boleh kita makan. Kan? Ya Allah. Jadi Ustaz, saya terpanggil lagi satu Ustaz. Bila Ustaz cerita tentang anak panah tadi Ustaz. Bila cerita anak panah tadi, yes atau no, atau ya atau tidak ni, kan? Saya teringat kisah yang berlaku sekarang ni Ustaz. Bukan pakai anak panah, tapi mungkin pakai teropong. Mungkin ada yang pakai barang-barang seperti binatang ataupun ada menggunakan buah-buahan, kelapa, limau dan sebagainya. Kan? Ini mempengaruhi apa yang berlaku ketika zaman-zaman sebelum datang Islam. Mereka gunakan anak panah. Orang sekarang dadu pun diguna. Dadu Dadu pun guna. So ini sebahagian daripada apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, zaman-zaman yang diorang tak boleh nak berfikir. Ustaz, jadi Ustaz nampak tak kat sini, mungkin ada sedikit Ustaz boleh kongsikan yang kita, orang sekarang gunakan benda-benda begini untuk senang cakap lah, tilik nasib lah Ustaz. Tilik nasib dia. Tilik nasib. Dia nak tengok nasib dia. Abang sini kau punya limau tu. Potong. Kau ni minggu depan kau kahwin. Kau kahwin dengan orang sekian-sekian. Ustaz, benda macam ni Ustaz, adakah benda ni jatuh kepada hukumnya syirik Ustaz? Ataupun kita tengok dulu kita dah nampak dah benda-benda sebegini, tapi masih lagi ada orang pengaruh benda-benda sebegini memang kuat. Kan kadang-kadang orang nak sekolah pun, nak masuk sekolah pun nanti saya nak tengok lu. Okey, duduk depan pandai. Duduk tengah tak pandai. Okey, duduk belah sini. Okey. Dia macam-macam Ustaz. Jadi mungkin manusia ataupun kita ni kabur dengan perkara-perkara yang sedemikian Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Segi hukumnya kita tak beranilah nak letakkan, tapi perbuatan tu adalah perbuatan yang boleh buat pada syirik juga. Kita tak boleh nak berani hukum seorang-seorang kan, tapi perbuatan tu, amalan tu adalah amalan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah jelaskan dalam Quran dengan sejelas-jelasnya, alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ni yang maha besar lagi maha tinggi. Yang mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dalam surah Ar-Ra' ayat 8 dan ayat 9. Mana ayat 8 tu Allah Ta'ala beritahu, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Maknanya setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku ini adalah di bawah kehendak dan takdir iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak lari. Jadi kalau soalan tadi, jawapan mudahnya, kita tak bolehlah nak hukumkan terus orang tu syirik, tak. Tapi perbuatan tu adalah perbuatan yang boleh membawa pada kesyirikan. Jadi berhati-hati. Sebab kalau orang yang syirik ni, Allah tak terima dia punya pahala amalan dia. Allah tak terima dia punya
Allah boleh memberikan rahmatnya kepada orang yang selain daripada syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallah Allah Subhanahu wa taala yaghfir. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan memberi keampunan kepada orang yang mensyirikkan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah boleh memberi keampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Adapun untuk orang syirik, tidak ada keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz. Jadi untuk semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, kita akan break seketika Ustaz. Okey, saya nak kongsikan sedikit lah. Dalam break ni kita tengok ni ada satu produk ni yang dihasilkan oleh, yang dikeluarkan oleh Dihab TV ataupun daripada Zaki Global. Di Dihab TV ni adalah satu projek ataupun produk OEM yang mana ada satu jenis sabun pencuci ni, dia gunakan satu botol ni boleh guna sampai, kalau kita pandai guna, boleh berbulan-bulan. Katanya buih dia banyak. Sabun pencuci kalau buih banyak, dia akan dapat mencuci banyak pinggan lagi. Kita tengok VT yang sempat saya kongsikan ini Ustaz. InsyaAllah. Okay. Jadi Ustaz, apa yang kita lihat tadi adalah satu sabun pencuci. Sabun pencuci yang dikatakan boleh mencuci lebih daripada 1,000 pinggan. Lebih daripada 1,000 pinggan. Kalau tahu caranya, katanya bila kita nak gunakan sabun tu, kita kena masukkan, kecampurkan dengan air dalam botol. Lepas tu kita goncang-goncang dia sampai dia banyak buih. Gunakan yang dicampurkan dulu daripada kita gunakan direct daripada yang kita botol tu kan. Jadi kita gunakan yang dari pencampuran tu, dan kita guna dan kita basuh, insya-Allah dia akan dapat mencuci lebih daripada 1,000 pinggan. Lebih daripada 1,000 pinggan. Mantap lah kalau itu kan. 3-4 bulan kat rumah tak habis. Jadi apapun semua sahabat-sahabat yang dihormati, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Bazzi Zulkarnain dalam segmen Mancap Iman kita.
yang kita bawakan kepada anda 3 kali seminggu, pada setiap minggu, dan semoga perkongsian kita pada setiap pagi 3 kali seminggu ni akan dapat memberikan kita manfaat lah. Kalau kita dalam bulan puasa ni ada ramai yang letih, ada ramai yang tak bersahur dan sebagainya. Ingat saya selalu nasihat kawan-kawan saya, Ustaz, kalau kita malam-malam tu kalau tak bersahur, kita tak dapat fadilat dia. Kita tak dapat fadilat sahur tu. Kita ada pahala sahur ni walaupun kita minum segelas air je. Minum segelas air, makan sebiji buah samar pun dapat pahala. Janganlah kita malas nak bangun, sebab sahur ni bila kita bangun, kita dapat solat 2 rakaat, dapat solat 2 rakaat hajat, dapat solat 2 rakaat tahajud, dapat solat 2 rakaat taubat. Ini antara solat-solat yang disarankan untuk kita buat. Walaupun bukan saja dalam bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa juga. Tapi bulan Ramadan semuanya diganda-gandakan, semuanya dilipat kali gandakan. Kalau kita dah biasa buat dalam bulan biasa, pastinya kita akan boleh buat dalam bulan Ramadan. Dan kalau tak pernah buat, jadikan Ramadan ini sebagai kita punya permulaan, Ustaz. Permulaan kita, bangun sepertiga malam, kita lakukan solat. Kadang-kadang kita sanggup orang cakap zaman-zaman sekarang berTikTok berTikTok sampai pagi, tapi bila bab nak bangun untuk sahur, nak bangun untuk solat, punyalah lihat. Jadi sama-samalah kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan akan mendapat kebaikan kepada diri kita semua yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi Ustaz, untuk bab yang kedua, segmen perkongsian yang kita ambil, Ustaz akan bawakan sedikit perkongsian isu-isu semasa dan juga apa-apa berkaitan dengan sunnah dan sebagainya, insyaAllah. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada VJ RS. Untuk segmen yang kedua, kita akan kongsi perkara yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, yang mana kenapa kita perlu hidupkan sunnah Nabi SAW. Di sini saya nak buat satu fadilat tentang menghidupkan sunnah Nabi SAW ni daripada Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah. Maksudnya, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah mati setelah kewafatanku, maka baginya ganjaran, yakni pahala seperti mana orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi ganjaran mereka yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis At-Tirmizi. Jadi dalam hadis ni memberi satu semangat kepada kita, satu perangsang kepada kita untuk kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang sama, kita juga tunjukkan supaya orang lain mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Kerana apa? Kerana Nabi SAW beritahu pada kita, orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, kemudian orang lain ikut apa yang dia amalkan daripada sunnah Nabi SAW tadi, dia akan dapat ganjaran dia. Macam MLM hari ni, dia ada share je, dia ada ganjaran je pada orang yang ikut apa yang dia amalkan. Mudah yang nak dapat faedah akhirat nanti. Dan orang yang mengamalkan ni tak kurang pun. Kalau MLM tu ada lagi dia punya share dia. Kalau atas tinggi tu banyak sikit. Turun pada peringkat pertama, peringkat kedua dah kurang dah. Tapi untuk sunnah, full. Kalau lah orang tu amalkan sunnah, satu sunnah dia dapat, contohlah dia dapat 100 pahala. Orang yang tunjukkan sunnah dan orang ikut apa yang dia tunjukkan daripada sunnah tadi, dia pun akan dapat 100 pahala. Orang yang amal tadi dapat 100 pahala. Jadi benda ni mudah. Tak ada kurang pun sikit pun. Tak ada dah nak potong-potong, tak ada. Semua dapat penuh. Orang yang mengamalkan dapat penuh. Orang yang ikut kepada orang yang beramal juga dapat penuh. Jadi untung macam ni. Jadi hari ni kita nak belajar sedikit sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Yang ni sunnah antara kita sesama kita. Sunnah yang pertama yang mudah saja. Benda ni mudah je. Mudah buat, setiap hari boleh buat. Iaitu apa dia? Bagi salam. Dalam hal ini Nabi SAW sebut daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsyus salama bainakum. Maksudnya mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman. Nak masuk syurga ni syarat dia kena beriman. Nak masuk syurga syarat dia kena beriman. Ini syarat utama masuk syurga. Baik.
Dan tidak beriman mereka itu sehingga mereka berkasih sayang. Ini tanda orang beriman tu mereka berkasih sayang. Ini yang penting sekarang ni. Ni semua nak bergaduh, ya kan? Nampak tak elok lah. Jadi dalam hal ini, nak hidup dalam dunia yang tenang. Nak hidup dunia yang penuh dengan kebahagiaan, keamanan, kena hidup dengan kasih sayang. Ini Nabi beritahu dah. Orang beriman tu, wala tu'minu hatta tahabu. Dikatakan orang beriman tu orang yang hidup dalam kasih sayang. Kemudian lagi, Nabi beritahu kita, adakah kamu mahu aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kamu melakukannya, nescaya kamu akan saling menyayangi di antara satu sama lain. Nabi tunjuk jalan, nak berkasih sayang itu bagaimana? Nak berkasih sayang tu bagaimana? Nak kena hantar WhatsApp ke? Nak kena berkenalan dalam ID ke? IG kan, nak berkenalan tak. Nabi tunjuk cara mudah untuk kita, orang yang beriman dia berkasih sayang. Mula daripada bulan Ramadan ni lah. Apa dia? Afshus salama bainakum. Nabi kata, sebarkanlah salam di antara sesama kamu. Mudah ya. Sunnah Nabi SAW kita hidupkan ini, dan insya-Allah kasih sayang antara kita akan bertambah. Kemudian dalam bab kasih sayang lagi, dalam bab ni lagi, saya nak kongsi lagi tentang salam tadi. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu as-saghir 'ala kabir wal maru 'ala qa'id wal qalilu 'ala katsir. Ini kaedah untuk kita bagi salam. Mana yang keutamaan dia? Kalau yang orang yang kurang keutama, bagi salam pada keutamaan boleh juga, tapi keutamaan dia macam mana? Nabi kata, yang mudah hendaklah memberi salam kepada yang tua. Orang yang sedang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Ini adab dia ataupun tertib bagi salam. Baik, seterusnya. Nabi SAW memberi salam kepada kanak-kanak. Sebab apa memberi salam kepada kanak-kanak? Kerana dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Asqalani menukilkan pandangan Imam Ibnu Battal berkaitan tuntutan memberi salam kepada kanak-kanak adalah bagi mendidik mereka akan adab-adab agama, dan padanya ini perbuatan memberi salam kepada kanak-kanak juga bagi tujuan membuang pakaian sifat takabur, sombong yang ada pada diri orang dewasa agar bersifat tawaduk serta mesra dengan manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang hal ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kerana Nabi SAW yaf'aluhu. Adapun Nabi SAW melakukan hal seperti itu, yakni memberi salam kepada kanak-kanak. Ni kita sentuh dua ni jauh ini. Itu beri salam. Pertama bagi salam. Kemudian salamnya kaedah ataupun tertib salam kat mana? Orang tua yang muda bagi salam kepada orang yang tua. Kemudian orang duduk bagi orang yang berjalan bagi salam kepada orang duduk, orang yang sikit bagi salam kepada orang yang ramai. Dan antara kalaulah kita jumpa kanak-kanak, orang yang dewasa ni bagi salam pada kanak-kanak tadi. Sebab apa? Sebab pertama nak ajar mereka tentang adab-adab dalam agama. Yang kedua adalah untuk membuang kesombongan yang ada dalam diri kita. Jadi besar tentang salam ni. Baik, yang kedua, sunnah Nabi SAW yang seterusnya adalah senyum. Senyum. Ni benda yang mudah, tak perlu modal. Tak perlu modal. Sakit pun boleh senyum. Tak sakit pun boleh, tak sakit pun boleh senyum. Kalau sakit pun boleh senyum. Bagaimana Nabi SAW, satu hadis diriwayatkan Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu pada wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Tak payah modal. Nak bagi sedekah dengan senyum pun boleh mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cukuplah dua perkara hari ini tentang sunnah Nabi SAW yang boleh kita amalkan. Simple, very simple. Tak ada modal pun. Satu, salam. Dan salam ni boleh bagi pada siapa yang kita kenal dan bagi kepada orang yang tidak kenal. Dalam hal salam ni kita boleh bagi pada siapa-siapa je. Bagi pada orang yang kenal dan bagi juga pada orang yang tak kenal. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita seronok bila dengar cerita pasal sunnah kan. Yang sunnah yang kita kadang-kadang kita tak perasan, kita tak nampak itu sunnah kan, memberi salam. Benda senang macam Ustaz cakap lah, simple je. Assalamualaikum. Kan? Bukan yang susah.
Kadang-kadang ada orang cakap Muhammad ni poyo lah bagi salam. Bagi salam poyo dia kata. Sunnah. Kan sunnah kan, tapi ada juga orang bila kita bagi salam tu terpulang pada mereka lah kan. Kadang-kadang Ya. ada yang ego dia cakap siapa ni nak bagi salam kat aku ni siapa, Ya. kau siapa kan, Hmm. bagi salam pun dikira kasta Ustaz. Ada dalam dunia ni Ada macam-macam kalau kita tengok macam-macam. kan. Lagi satu bila kita cerita pasal senyum Ustaz, Ustaz cakap senyum tu adalah sedekah kan, dan tertulis lah senyum tu adalah satu sedekah. Jadi ramai antara kita yang tak nampak Ustaz, benda-benda ni akan jadi satu kebiasaan bagi orang yang biasa buat. Kadang-kadang orang tanya, umur dah berapa Umur dah 80 dah, tapi kenapa nampak macam umur 60? Sebab dia senyum. Sedekah. Hari-hari dia bagi sedekah kat orang semua. Jadi usia dia pun nampak muda. Kan Ustaz kan? Jadi betul. kita ramai yang cakap senyum itu adalah satu sedekah. Cakap tapi tak buat. Kan? Lepas tu zaman-zaman sekarang ni Ustaz, bila kita tengok akhir-akhir zaman ni, kita bersahabat ni, kita orang bersahabat ni, ramai yang suka sangat nak bergaduh sesama kita kan. Suka sangat nak cari masalah, suka sangat macam kita tengoklah sahabat-sahabat kita yang tanya hari tu macam mana nak redha kan. Nak redha hati tu. Nak redha hati. Hati ni kecil je Ustaz Hati ni kecil je, tapi dia punya penangan dia satu badan kita habis. Besar. Dia boleh kacau bilau kan kita semua. Macam mana kita nak sucikan hati, itulah dia dengan iman. Kita tak boleh bawa keluar hati, tak boleh nak keluar cuci kejap hati aku kejap. Tak boleh kan. Dia tak boleh. Dia kena sucikan hati ni dengan iman kita sendiri. Kalau kita sentiasa berpegang kepada ajaran Islam, sentiasa solat, sentiasa berdoa, sentiasa orang cakap redha dengan setiap apa juga ketentuan, percaya Allah itu ada, saya rasa tak akan ada masalah dengan apa-apa masalah sekalipun Ustaz. Jadi insyaAllah lah jadi perkongsian yang sangat baik Ustaz hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ramai sahabat-sahabat kita yang kerja, mungkin ada yang dalam pejabat yang curi-curi dengar yang ni ada yang dalam kenderaan, dalam perjalanan yang dengar-dengar, dan ada juga yang dengar kemudian. Jadi sama-samalah kita dapatkan apa juga perkongsian ni, semoga ianya menjadi satu wadah bagi kita untuk membentuk diri kita yang lebih baik, untuk menjadikan diri kita insan-insan yang lebih baik Ustaz. Jadi Ustaz mungkin ada satu rumusan yang Ustaz nak buat. Saya belum tanya, ada soalan. Jika ada soalan daripada sahabat-sahabat, anda boleh tulis di ruangan komen dan saya insyaAllah akan ajukan kepada Ustaz. Jadi rumusan kita hari ini Ustaz, perkongsian kita pada hari ini dengan kita rumusan yang Ustaz dapat kongsikanlah dalam perkongsian kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit rumusan yang kita nak kongsi pada hari ini. Kita perlu ingat bahawa dunia dan isinya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik siapa-siapa. Dan setiap apa yang berlaku dalam kehidupan dunia hari ini ada perkiraannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan iman. Dan ini adalah satu perkara yang penting, dan insya-Allah kita usahalah untuk diri kita bermula daripada sekarang, kita mulakan kebaikan. Jangan tunggu nak tua, jangan tunggu lambat. Masa ada pertangguhan. Sebab apa? Sebab masa terlalu cepat. Bagaimana awal-awal tadi VJ Ruslan telah kongsi kepada kita, masa sangat pantas. Jadi kita cuba buat yang terbaik untuk kehidupan akhirat kita dan buat perkara yang bermutu. Bagaimana Allah sarankan dalam Quran, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sebutkan dulu dengan kematian, kemudian kehidupan. Sebab apa kehidupan? Sebab apa kehidupan di sini? Dan kita nanti akan berjumpa dengan kematian dan kita akan hidup kembali di akhirat kelak. Kita akan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hari ini kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan yang penuh ujian ni, Allah nak tengok ahsanu amala, amalan yang terbaik daripada kita. Dan amalan-amalan yang terbaik daripada hamba dia ni, inilah yang akan menjadi perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa huwal azizul ghafur. Allah ini Maha bijaksana dan Allah itu Maha pengampun. Jadi insya-Allah kita berusahalah untuk dapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan untuk hari ini dan lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat. Jadi orang yang bermutu untuk kehidupan dunia dan jadi orang yang beruntung dalam kehidupan akhirat insya-Allah. Wallahu
a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi Ustaz, bila kita cerita tentang kehidupan ni Ustaz, macam saya kata tadi lah, kehidupan kita ni memang pendek sangat sekarang ni. Apa yang kita nampak Ustaz, yang apa yang saya nak kongsikan bila kita kata pendek ni Ustaz. Dulu kalau kita zaman kita kecil, kita tengok yang meninggal semua yang tua-tua. Semua yang tua-tua kita dah boleh agak dah. 70 tahun, 80 tahun, esok kalau orang baca Yasin, mesti orang meninggal, orang tua-tua kan. Orang tua. Tapi sekarang ni Ustaz, meninggal ni dah jadi satu trend, bukan trend lah. Allah tu nak uji kita dengan kematian. Meninggal tak kira umur dah sekarang. Yang baru lahir pun meninggal. Saya nak tulis sikit. Okay, Malam semalam, sikit, 2 malam lepas, saya ke Puncak Alam. Ada jemputan sana lah, ke rumah seorang khabar tu. Di Rambau, dekat Puncak Alam, tengok-tengok, ada mayat lepas maghrib. Ni nak ceritanya, kematian tu tiba-tiba je. Tengok saya daripada jauh, kita nampak lampu polis kan. Saya tengok, lalu kat situ, ada mayat. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah keadaan sekarang. Okay, sambung balik. Ya, dia macam jadi ni Ustaz, kita tak perlu nak rasa orang tua tu saja yang akan mati. Orang yang muda tu akan lambat lagi masa untuk mati. Dan ada yang kata tak apa, kita masih boleh enjoy. Perkataan enjoy nak hidup dulu, dah tua nanti nak bertaubat, saya rasa sekarang memang tak boleh pakai dah. Dulu mungkin boleh lah masa zaman kecil-kecil kan. Sekarang ni, zaman sekarang ni, COVID saja dah menampakkan kita berapa ramai sahabat-sahabat kita, berapa ramai adik-beradik kita di kalangan saudara mara kita yang pergi meninggalkan kita tanpa ada satu tanda pun Ustaz. Tiba-tiba je masuk hospital meninggal. Masuk hospital meninggal. Siapa punya kerja meninggal? Bukan doktor punya kerja. Bukan penyakit punya kerja. Ini Allah punya kerja. Allah dah tetapkan umur kita setakat tu je. Sebab dia COVID. Sebab dia COVID. Ini orang salahkan COVID, orang salahkan ni. Kita asbab dia, kita berbalik pada basic dia. Basic je. Kematian itu siapa yang melepaskan? Siapa yang mengatakan, siapa yang menulis dalam Lauh Mahfuz kita tentang kematian kita? Allah. Maka kita dah tertulis dah Ustaz. Jadi kita pada semua sahabat-sahabat lah, kita sama-sama beringat lah. Bila kita sentiasa mengingati kematian, pastinya kita tergolong dalam orang-orang yang cerdik. Orang yang mengingati kematian dan bersedia menghadapi kematian adalah orang-orang yang cerdik. Biarlah kita tergolong dalam orang-orang yang cerdik. Walaupun lah kita kongsi cerita-cerita kematian dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, mereka kata, tak apa, aku lama lagi nak hidup. Tak apa, kita bagi je. Kita sudah aja. Kita bagi WhatsApp, kita bagi apa saja dalam bentuk teknologi sekarang kan. Jadi kita jangan rasa macam contoh kita buat ni lah Ustaz. Kita buat ni, kita tak kisah berapa ramai yang nak dengar, berapa ramai yang tak tengok. Tapi rugilah mereka-mereka yang tak ambil kesempatan. Macam saya kata tadi, awal-awal tadi Ustaz pun dah cakap, rugilah mereka yang tak ambil kesempatan ketika adanya ruang dan peluang yang masih Allah berikan. Ketika kita masih sihat. 5 perkara sebelum datang 5 perkara Ustaz 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sihat sebelum sakit, hidup sebelum sihat sebelum sakit, lapangnya masa kita sebelum sempitnya masa kita. Lagi apa Ustaz? 5 perkara tu. Dan hujung sekali, mana? Yang saya ingat, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Ini 5 perkara sebelum datang 5 perkara ni, saya rasa kita kena sama-sama lah sama-sama tarbiyah diri kita, sama-sama kita jadikan ianya sebagai satu bekalan kita. Jadi kepada semua sahabat-sahabat, jika ada soalan hari ini, insya-Allah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Insya-Allah hari Isnin, Isnin, Rabu dan Khamis. Kerana baru-baru ni kita mula Selasa, Rabu, Khamis kan. Kerana hari Isnin Ustaz ada hal sikit. Jadi kita memula pada Isnin, Rabu dan Khamis pada jam 10 pagi insya-Allah. Dan minggu depan hari Isnin saya ada urusan, hari Selasa. Selasa, Rabu pun ada urusan. Khamis macam mana? Rabu pun ada Selasa, urusan. Khamis. Okey. Maknanya kita bersiaran 2 kali. Itulah dia. Nanti kita ini pun ketentuan Ustaz. Ini pun ketentuan. Nak dapat ilmu Ustaz, kita kena cari. Kita tak boleh tunggu. Zaman sekarang kita siarkan. Masih lagi kadang-kadang ada orang yang fikir-fikir nak dengar, tak apalah. Tak kisahlah kan, macam mana pun. Ini pada masing-masing. Tapi kalau macam kita cerita Piramli, saya ingat satu dialog cerita Piramli Ustaz. Engkau baik, aku jahat. Engkau nak mati dalam keadaan kau jahat, tak apa dia kata. Kan? Tapi masalah sekarang, kalau aku mati, engkau sebelah aku punya kubur,
pun aku masalah juga nak tolong kau sebelah. Itu cerita kan. Itu cerita. Yalah. Itu cerita kan. Jadi pada kita semua sahabat-sahabat, saya harapkan semua kita ramai daripada dalam ni bersama-sama, alhamdulillah yang mendengar, yang sama-sama dapat ilmu ni. Saya harapkan kita semua akan dapat ilmu yang dapat kita manfaatkan. Tiga perkara yang akan kita bawa ke dunia yang kekal abadi di akhirat nanti. Doa anak yang soleh, sedekah dan amal jariah, dan ilmu yang dimanfaatkan. Semoga ini menjadi asbab kita mendapat syurga Allah, menjadi asbab kita untuk menjadi tetamu Allah di syurga nanti, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Saya bagi pihak Mantap Iman, segmen Mantap Iman, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita dapat berkongsi dah 3 hari dah, alhamdulillah. 4 ada 3 minggu lagi Ustaz. 3 minggu ni pun rasa sekejap ni. Pejam telik dah habis dah besok kitanya tazkirah ni, perkongsian Mantap Iman ni. Jadi pada semua sahabat-sahabat, gunakanlah masa yang ada, sama-sama kita ajak-ajak sahabat kita, anak-anak kita, mereka-mereka yang ada kat rumah, ada pejabat, tak kisahlah, dengar-dengar sejam saja kita bersama. Ada soalan anda boleh tanya, insya-Allah moga-moga kita akan bertemu lagi dalam segmen-segmen lain Ustaz. Jadi pastikan keselamatan diri semua dalam keadaan yang baik. Jadi kita minta Ustaz untuk doa dulu untuk sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini. Puasa yang kelima hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmatnya, moga-moga Allah berikan kita hidayahnya, moga-moga Allah berikan kita segala-galanya, pahala-pahala yang diganjarkan untuk kita buat. Sama-sama kita dengarkan, aminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Abu Bazzi Zulkarnain. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa amalan salihan wa niyatan khalisah wa du'aan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. Allahumma shrah sudurana lil Islam wa habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina وكاره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih Amin, VJRS. amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Rahman. Amin, amin ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati, yang dirahmati Allah SWT, semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri anda. Terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Abu Bazzi, dan kita insya-Allah ada masa kita buka sama Ustaz. Tak sempat lagi. InsyaAllah. Belum. Saya InsyaAllah kita bertemu lagi. Belum lagi. Belum. Sebab anak sibuk dengan anak-anak lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dipertemukan nanti. Dan semoga kita semua jaga diri anda, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Ingat COVID masih ada di sekeliling kita, jadi pastikanlah kita jaga-jaga selalu. Kalau dah nak terkena tu apa nak buat kan, reda dengan kesentuhan yang Allah berikan. Dan semoga kita semua akan dirahmati Allah selalu. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Saya tinggalkan anda dengan selawat tafrijah, selawat tafrijah yang sama-samalah kita amalkan, selawat tafrijah ni Ustaz. Moga-moga kita akan mendapat fadilat daripada perkongsian yang ringkas yang ini. Kita sama-sama amalkan selawat tafrijah yang sama-sama, yang selalu saya putarkan pada setiap pagi, insya-Allah. Jadi semua sahabat-sahabat, saya tinggalkan anda dulu. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كاملة وسلم سلاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, rahmat Allah terbuka luas. Bulan Ramadan, rahmat Allah segala-galanya terbuka luas. Berkatnya terbuka luas di mana-mana. Keredaannya terbuka sepanjang Ramadan. Keampunannya terbuka siang dan malamnya. Pahalanya mencurah-curah bagaikan hujan lebat. Ia diganda-gandakan dibandingkan di bulan biasa. Rahmatnya melimpah ruah kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Tapi mampukah kita memperolehi itu semua? Layakkah kita mendapatkannya? Kitakah orangnya yang memperolehi keistimewaan itu? Kalaulah di bulan Ramadan itu lahir kita sahaja yang meriah, disambut pula dengan pesta makan minum, fikiran
dan jiwa kita tidak pun berubah, maka keistimewaan Ramadan bukan untuk kita. Keistimewaan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selepas asar 30 Disember 1998,